atau organisasi pertubuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, apabila 3 orang berada dalam musafir, maka hendaklah melantik salah seorang untuk menjadi ketua. Hadis ini menunjukkan bahawa pentingnya melantik ketua atau pemimpin walaupun dalam keadaan yang sedikit. Apatah lagi kita berada dalam masyarakat yang ramai. Kita bertanggungjawab untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa kebaikan kepada agama, bangsa dan umat Islam seluruhnya. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian, berkata Imam Ghazali rahimahullah, agama menjadi asas, kuasa pemerintahan politik menjadi pengawalnya. Kalau tidak ada asas, menyebabkan runtuhlah sebuah negara. Kalau tidak ada pengawal, menjadi hukum agama itu sia-sia saja. Urusan pemimpin adalah kewajipan besar bagi umat Islam. Adapun pihak yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ambil tahu, mereka berkata bahawa umat Islam di hari ini tidak perlu terlibat dengan politik. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Itu adalah tipu daya mereka, musuh-musuh Allah, supaya umat Islam hidup dalam keadaan lemah dan tidak berkuasa. Akhirnya mereka menjadi hamba kepada yang berkuasa yang bukan Islam. Walaupun kita berada di dalam negara yang bukan Islam, tetapi lebih daripada 10 juta umat Islam di negara ini, kita perlu ada wakil daripada kita yang beragama Islam memasuki ke Dewan Rakyat ataupun ke Sabha. Berkata bekas pemimpin Turki Najmuddin Erbakan bahawa apabila umat Islam tidak peduli dengan politik, mereka akan ditadbir oleh ahli politik yang mengabaikan umat Islam. Ini sangat jelas bagi kita. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian, untuk memilih pemimpin yang paling baik dan berkualiti ialah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Cuba kita tengok dalam calon-calon yang bertanding, siapakah yang berilmu? Berapa ramaikah orang-orang yang berilmu? Cuba kita teliti tengok. Sebab banyak di kalangan mereka adalah orang kedepek, orang yang tidak berilmu, orang yang jadi anak-anak orang mafia. Apakah mereka itu akan bertanggungjawab selepas mereka dipilih? Yang kedua, kita kena tengok orang yang beramanah. Adakah dia seorang yang beramanah dan orang yang bertanggungjawab terhadap masyarakat? Dia tidak payah kali-kali kita nak tengok orang yang beramanah, orang yang bertanggungjawab pada masyarakat. Sebelum dia mencalonkan diri dia semak hutan. Berapa kalikah dia menjaga kepala bertemu dengan kita? Berapa kalikah dia berbual-bual dengan kita? Berapa kalikah dia menghulur bantuan kepada kita? Pemimpin yang baik juga mereka mengutamakan rakyat dalam segala keputusan yang dibuat.
Inilah yang disebut sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Adakah tidak di kalangan mereka itu pemimpin yang berjiwa rakyat, yang punya jati diri yang kuat, serta memahami permasalahan rakyat? Setiap kali rakyat susah, setiap kali rakyat diperkosa, setiap kali rakyat tidak dapat keadilan, siapakah yang membantu mereka itu? Adakah calon-calon yang menawarkan diri dia untuk bantu kita masa bercalon, masa berpilihan raya? Sebelum itu adakah dia melakukan perkara-perkara tersebut? Daripada itu, pemimpin adalah bertanggung jawab memelihara agama Islam. Ini sangat penting. Adakah mereka itu sanggup untuk membela agama kita, untuk membela bangsa kita, untuk membela jati diri kita sebagai orang Melayu, dan berusaha untuk menambah baik dan pengurusan dalam hal kehidupan rakyat? Sidang Jumaat yang mulia, dalam pemilihan pemimpin diberi hak kepada rakyat untuk memilih orang yang lebih layak dalam pimpinan, dan pemimpin itu harus beramanah apabila dipilih oleh rakyatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 7. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipertanggungjawab ke atas kamu, sedang kamu tahu. Yang ini sangat penting. Apabila rakyat dah beri amanah kepada kita, jangan kita mengkhianati amanah tersebut. Sidang Jumaat yang berbahagia, justru itu umat Islam hendaklah sentiasa menjaga adab kesopanan dalam berkempen, dalam bercari soro, dalam bercakap, dalam haipak. Kita tengok learning day. Jadi kita rasa kecewa apabila mereka bercakap, berhaipat di tengah-tengah orang ramai. Mereka selalu melontar fitnah, memfitnah antara satu sama lain. Mereka tidak royak keburuk ke orang lain. Orang itu jahat lagu tu, orang itu jahat lagu ni. Itu bukan sifat orang yang akan jadi pemimpin kepada kita. Kerana sifat itu adalah sifat yang boleh merosakkan, boleh memecah belahkan antara kita sesama kita sendiri. Jangan sampai kita main politik sampai kita berpecah belah di antara satu sama lain. Banyak dah. Nah, dalam kampung-kampung yang saya duk turun di itu, lama siapa tak kecek, siapa tak bertegur kerana politik. Karena masa berkemping, mereka menuduh antara satu sama lain. Hak ni bukan Islam lah, hak ni kafir lah, hak ni lagu tu lah, hak ni lagu ni lah. Siapa berpecah belah? Apa bedanya? Nah, apa bedanya kalau kita berpolitik sampai kita berpecah belah di antara satu sama lain? Sampai kita tak tegur, itu satu kerugian bagi kita, dan orang yang akan untung ialah musuh-musuh Allah yang menunggu kehancuran kita dengan perbuatan kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu amanah yang dipertanggungjawab atas
atas bahu kepala kita untuk memilih calon terbaik yang berhak untuk dipikul amanah umat Islam. Ini pentinglah bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh orang-orang Islam menyerah amanah kepada orang yang berhaknya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruhkan kamu menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Jangan kita beri amanah kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang mengkhianat agama kita, kepada orang yang mengkhianat bangsa kita, kepada orang yang mengkhianat kepada anak-anak muda kita pada masa akan datang dengan polisi-polisi yang boleh menyesatkan anak-anak muda kita. Ingatlah bahawa amanah itu berat. Langit, bumi dan gunung ganan tidak sanggup memikulnya, tetapi manusia telah sanggup untuk memikulnya. Oleh itu, kita selaku manusia yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang beriman kepada hari akhirat, beriman dengan adanya pahala dan dosa. Hari ini pahala dosa kita tak nampak. Sebab itu banyak orang sanggup buat dosa, walaupun dia serban besar, walaupun dia yang dipanggil tuan-tuan guru dan ustaz dan lain-lain lagi. Kita yang percaya dengan syurga dan neraka, kita tidak tunduk, kita tidaklah timbangkan atas neraca Islam. Dosa pahala pasti buat kira. Apa yang halal kita kata halal, apa yang haram kita kata haram, jangan yang haram kita kata halal. Kerana itu akan membawa kita kepada durhaka kepada Allah, dan neraka akan menunggu ketibaan kita pada hari akhirat kelak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali adanya pilihan raya, pilih hutan, parti-parti politik yang terlibat dengan pilihan raya menawarkan berbagai-bagai polisi, bawa polisi yang comel-comel. Ada yang baik yang boleh diterima, dan ada juga parti menawarkan setengah polisi yang jelas-jelas bercanggah dengan hukum hakam Islam dan ajaran Islam yang mulia. Maka kita orang Islam tidak patut bahkan haram menyokong mana-mana parti politik yang ada polisi yang menyeleweng daripada dasar Islam. Kalau tidak, maka kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Akan ditanya dan diberi balasan seperti polisi yang berhubungan dengan arak bebas. Lah ni arak kita di Indonesia ni, arak ni dia masih dikawal, tetapi di bawah tanah dia ada. Dia nak akid arak yang di bawah tanah itu mari letak di atas muka, di atas muka bom, berarti halal bagi mereka, sah bagi mereka. Judi yang berada di bawah tanah akan angkat supaya sah di segi agama, sah di segi undang-undang mereka. Kasino, tempat perjudian, nikah kahwin di antara laki-laki, perempuan sesama perempuan. Orang jatuh nikah orang jatuh, orang betina nikah dengan orang betina. Sikit lagi tak tahulah tok email kita nak angkat nikah lagu mana. Karena apabila undang-undang ini lepas daripada Dewan Rakyat, maka mereka sah. Mungkin dia tidak akan menikah dengan terima kita dah. Gitu tabian duduk sekali. Kerana itu adalah satu polisi yang akan mengubahkan masa depan anak muda mudi kita Islam di Patani ini.
Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, adakah kita sanggup untuk memberi sokongan dan pilih mereka itu untuk menjadi wakil kepada kita? Hari ini banyak di kalangan orang muda yang mana parti tersebut mereka tidak perlu guna duit lagi. Dengan mereka sanggup beramai-ramai kerana mereka cocok dengan polisi-polisi yang memberi kebebasan hak kepada mereka. Mereka akan mengubah negara ini dengan cara bebas dan undang-undang. Sikit lagi kita dapat melihat pelacuran ataupun sopir ini diserang. Di mana-mana, di bujur-bujur mana orang betina boleh jual diri kepada sesiapa saja, kerana akan dibenarkan melalui undang-undang tersebut. Tetapi kita, warga tua, orang yang berpolitik secara lama, kita masih lagi terlekat dengan siapa beri banyak apakah pun. Kita tidak ingin mengubah nasib kita sendiri, tetapi anak muda mereka akan mengubah nasib mereka dengan mereka berpihak kepada parti liberal yang akan membawa dahsyat kepada kita. Kalau kita masih berpolitik secara uang, berpolitik uang, maka tunggulah kehancuran dan tunggulah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala laknat kaum Nabi Lut pada zaman dahulu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita 2 hari lagi kita masih ada masa untuk kita berfikir, untuk kita merenung dan cara manakah kita akan mengubah nasib kita. Kerana Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri. Di tangan kita lah yang akan mengubah nasib kita, yang akan mengubah masa depan anak-anak muda kita dengan politik. Jangan biarkan politik uang dapat membelikan maruah kita dengan 1,000 kop, 2,000 kop. Cuba kita kira 1,000 kop 4 tahun, kita boleh hanya 68 setel kali. Itu yang harga maruah kita. Tetapi mereka 4 tahun, apa yang mereka dapat daripada hasilan yang mereka kau daripada politik? Berfikirlah, jangan kita biarkan nasib itu di tangan orang. Marilah kita sama-sama letakkan azam kita bahawa kita tidak sanggup tukar daripada menjadi orang yang diredai Allah kepada orang yang dimurkai Allah. Kalau ada orang beri, kita kata aku tidak akan terima walaupun secukup duit ini, kerana aku takut kepada Allah. Kita tak kaya dengan duit 1,000 kop. Kita tidak akan hidup mewah dengan duit 2,000 kop. Tetapi duit 2,000 kop itu akan jadi tadi, akan jadi daging darah kita sampai hari kiamat. Kita tidak akan sanggup tukar daripada menjadi orang yang dihormati Allah kepada orang yang dilaknati Allah. Adakah kita sanggup? Kita tidak sanggup ditukar daripada menjadi orang yang hidupnya yang ada berkat kepada orang yang hilang keberkatan. Kita tidak sanggup ditukar daripada menjadi orang yang daging darah dalam tubuhnya halal kepada orang yang tumbuh daging darah yang haram. Kita tidak sanggup ditukar daripada menjadi orang yang terima doa kepada orang yang tidak diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kita dibuat haji 2 kali, dibuat umrah 10 kali, puasa 15 tahun, tapi doa kita tak diterima kerana hanya riswah. Kita tidak sanggup ditukar daripada menjadi orang yang mulia oleh Allah kepada orang yang hina, yang boleh jual beli seperti barang ronceng. Kita tidak sanggup ditukar
daripada menjadi orang yang makan harta halal kepada orang yang makan harta haram. Oleh itu, kalau kita sanggup menjauhi rasuah, maka hidup kita akan selamat, mulia, diberi rahmat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum lil amanatihim wa ahdihim ra'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.